Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cukup berbahagia ini, 1 Jun 2021, kita dapat bersama online dalam program Munajat Hufaz yang dianjurkan khas oleh Persatuan Madrasah Tahfiz Malaysia Permata Al-Quran, bersempena dengan keadaan kita sekarang ini, yang mana pada hari ini kita bermula lockdown penuh, total lockdown sehingga 14 hari bulan, di mana kita perlu berada di rumah untuk sama-sama membantu diri kita sendiri, membantu pihak kerajaan untuk kita menghapuskan ataupun kita mengawal COVID-19 ini. Jadi bertepatan dengan keadaan ini, Permata Al-Quran insya-Allah pada malam ini menganjurkan munajat hufaz, yang mana kita mengajak para hufaz, para penghafal Al-Quran di luar sana bersama dengan masyarakat Malaysia, masyarakat umat Islam secara keseluruhannya, untuk sama-sama kita bermunajat pada malam ini insya-Allah. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada live bersama kita pada malam ini, tolong share. Tuan-tuan tekan butang share tu. Kalau sekarang ni dah ramai dah yang masuk. Jadi saya minta sangat tolong share supaya kita boleh menyebarkan lagi kebaikan ini. Sekarang dah ada 101 yang bersama dengan kita. Kita harap malam ni tuan-tuan meningkat kepada lebih 1000 orang bermunajat bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan boleh standby surah Yasin, Al-Quran dan surah Yasin. Sekejap lagi insya-Allah kita akan sama-sama membaca surah Yasin dan kemudian kita akan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya kita akan sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh PU Hafiz kita, dan di akhir ada sedikit selingan tazkirah pendek. Jadi insya-Allah kita akan berada bersiaran bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah lebih kurang dalam sebelum pukul 10 kita selesai insya-Allah. Jadi ayuh rakyat Malaysia secara keseluruhannya, para hufaz, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kami Permata Al-Quran untuk kita bermunajat pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini bersama dengan saya kita ada Tuan Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, Ustaz Manolito, dan kita ada juga bersama dengan kita qori kita iaitu saudara Rahim yang akan mengetuai munajat kita pada malam ini. Dan bersama kita juga ada PU Hafiz Hanifah yang insya-Allah akan mengetuai bacaan doa, dan insya-Allah mudah-mudahan malam ini menjadi satu malam yang begitu indah buat kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, dan ini merupakan salah satu usaha yang sangat penting. Di samping usaha-usaha yang lain, jaga SOP dan sebagainya yang tidak kita nafikan, tetapi usaha yang paling penting kita kena ingat, virus itu datang dengan kehendak Allah, dan insya-Allah virus itu pergi juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk permulaan pada malam ini, saya ingin menjemput yang bahagia Ustaz Manolito Dahlan, Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia Permata Al-Quran, untuk menyampaikan sedikit ucapan sebelum kita memulakan program Munajat Hufaz kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz Manolito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran, yakni Al-Quranul Karim daripada Tuhan kamu. Ia adalah penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan, tuan-tuan guru, para mudir, pengerusi persatuan, PITAS, Pemata, Petanda, Permasa, Permata Pahang, Permata Terengganu, Permata Sarawak, Permata Wilayah Persekutuan, Permata Perlis dan juga Kelantan. Dan juga seterusnya kepada seluruh para asatiz wa asatizah dan juga kepada seluruh ibu-ibu dan bapa-bapa dan seluruh warga Malaysia. Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia ataupun dikenali sebagai Permata Al-Quran adalah sebuah pertubuhan yang telah digagaskan 23 tahun yang lalu. Ia adalah bertujuan untuk memelihara kebajikan, untuk memelihara kepentingan dan juga untuk menjaga kelangsungan mahat-mahat tahfiz di seluruh Malaysia, yang mana ia terdiri daripada kalangan mudir-mudir, guru-guru, pelajar-pelajar, malah untuk menjaga survival Al-Quran di seluruh Malaysia. Hari ini, tanggal 1 Jun 2021 bersamaan dengan 20 Syawal 1442 Hijrah. Sepatutnya kita masih berada di dalam mood hari raya. Sepatutnya kita semua sedang bergembira. Tetapi kita semua perlu menerima hakikat bahawa negara kita dan seluruh dunia sedang diancam dengan ancaman pandemik COVID-19. Maka negara kita telah melaksanakan Perintah Pergerakan 3.0 ataupun dikenali sebagai lockdown di seluruh negara. Maka pihak persatuan merasa terpanggil untuk bersama-sama mendepani bukan sekadar wabak ini, tetapi negara kita juga sedang berhadapan dengan pelbagai ancaman-ancaman wabak yang lain, iaitu seperti kemurtadan, seperti budaya fitnah yang berleluasa, rasuah ataupun korupsi, malah khianat terhadap amanah dan juga ekonomi yang sedang meruntuh. Maka pihak persatuan merasa terpanggil untuk bersama-sama mendepani wabak ini dengan mengajak dan menyeru seluruh mahat-mahat tahfiz di seluruh Malaysia yang berjumlah 1,190 buah dan sejumlah 65,480 orang pelajar-pelajar tahfiz dan sejumlah 8,450 orang guru-guru serta dianggarkan iaitu sejumlah 147,860 orang ibu bapa serta seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita pada malam ini, kita bertawajuh, kita berdoa serta penuhkan setiap ruang-ruang angkasa negara kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yakinlah bahawa musibah ini adalah daripada Allah dan hanya Allah lah yang mampu untuk menghilangkannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Apa sahaja yang musibah yang berlaku itu melainkan ia adalah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kita terus berusaha dengan pelbagai ikhtiar, dengan pelbagai usaha, antara termasuklah iaitu dengan social distancing, iaitu penjarakan sosial dan juga penggunaan pelitup mulut, dan di samping itu juga galakkan supaya kita sentiasa mencuci tangan dan muka menggunakan cecair pembasmi kuman, malah iaitu pelaksanaan
vaksinisasi kepada seluruh warga Malaysia. Ya, pihak kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai perintah kawalan pergerakan seperti PKP, PKPD, PKP dan juga yang terkini iaitulah yang disebut sebagai lockdown. Semua usaha ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan satu usaha yang murni untuk menyelamatkan negara dan juga untuk menyelamatkan rakyat jelata. Maka pada hari ini, pihak Persatuan Permata Al-Quran terpanggil untuk mengemukakan satu lagi solusi, iaitu penyembuhan dan penghindaran daripada wabak-wabak ini dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Seperti mana firman Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Selain daripada itu, pihak Permata juga ingin mengajak seluruh warga Mahat agar cakna dengan pelbagai aktiviti-aktiviti Permata Al-Quran. Antaranya insya-Allah esok di mana pihak Permata Al-Quran bersama-sama dengan pihak Persatuan Institusi Tahfiz Selangor akan mengadakan ceramah hufaz bersama Palestin, yang mana antara hostnya iaitulah Ustaz Nadir An-Nuri, iaitulah satu-satunya rakyat Malaysia di Palestin, dan bersama-samanya juga iaitulah PU Hafiz. Marilah kita sama-sama cakna, marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh merayu kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mempermudahkan urusan kita dan juga mengangkat dan menghindarkan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan juga seluruh dunia daripada ancaman wabak COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Manolito Dahlan. Beliau merupakan Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia Permata Al-Quran, yang mengingatkan kepada kita untuk sama-sama kita memperbanyakkan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan bacaan Yasin dan munajat kita pada hari ini, jom sama-sama kita share lagi apa nama kita punya live pada malam ini sebanyak mungkin ke semua grup-grup WhatsApp kita, ke semua grup-grup pages-pages yang ada dalam Facebook kita, supaya seramai mungkin insya-Allah akan dapat bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pagi tadi pada pukul 6.30 pagi tadi kita telah pun memulakan bacaan Yasin secara beramai-ramai melalui program Tanyalah Ustaz. Jadi pada malam ini kita sambung lagi. Kita banyakkan lagi munajat kita kalau boleh tiap-tiap hari. Adanya page-page, adanya persatuan-persatuan yang melakukan program seumpama ini, memperbanyakkan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama share, mudah-mudahan program kita pada malam ini akan mendapat sambutan yang ramai daripada masyarakat kita untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebentar saja lagi kita akan memulakan program munajat kita. Kita akan mulakan dengan bacaan Yasin yang akan diketuai oleh saya sendiri, insya-Allah. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia dengan surah Yasin, dan kalau tak ada pun insya-Allah nanti kita akan papar dalam skrin kita surah Yasin tersebut, dan boleh kita sama-sama baca surah Yasin ni secara beramai-ramai. Dan setelah selesai sahaja bacaan Yasin, kita akan mulakan zikir munajat kita yang akan diketuai oleh saudara Rahim. Beliau merupakan pelajar Darul Quran, juga merupakan seorang qari, dan di akhir program nanti selepas zikir munajat kita akan sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh yang bahagia Ustaz PU Hafiz kita pada malam ini insya-Allah.
Jadi insya-Allah kita akan mulakan sebentar saja lagi bacaan Yasin kita dan kita niatkanlah, kita niatkan program kita pada malam ini, niatkan bacaan Yasin kita, zikir kita ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada wabak bahaya penyakit terutama COVID-19 ini, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita kembali pulih, semua perkara dapat kita lakukan terutama ibadat-ibadat kita di masjid, mahat-mahat tahfiz akan kembali dibuka seperti biasa, anak-anak kita boleh belajar seperti biasa, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengekalkan keamanan ini dengan sebaiknya. Sekiranya wabak ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjaga amalan kita dan insya-Allah bila mana kita menjaga amalan kita, segala bahaya, bencana, bala dan sebagainya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan memulakan bacaan Yasin kita. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم
مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan teruskan zikir munajat bersama dengan saudara Rahim, Raja Darul Quran. Dipersilakan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد إن شاء الله. Okay, terima kasih pada Saudara Rahim. Silakan kepada PU Hafiz kita untuk mengetuai bacaan doa insya-Allah. Silakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا هذا الوباء. اللهم اكشف عنا هذا الوباء وهذا الغلاء وهذا البلاء وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, di hari yang mulia ini kami menadahkan tangan-tangan kami, para hufaz menadahkan tangan bermunajat padamu ya Allah. Kami menadahkan tangan-tangan kami yang penuh dengan dosa dan noda ini ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang kecil yang besar ya Allah. Dosa yang nyata tersembunyi ya Allah. Dosa ibu ayah kami, anak-anak kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami mohon padamu taufik dan hidayahmu ya Allah, dan keselamatan ke atas negara dan negeri kami dan seluruh rakyatnya ya Allah. Mudah-mudahan kami semua terhindar daripada wabak penyakit ini, COVID-19 yang berbahaya ini ya Allah. Jauhkanlah penyakit ini dari keluarga kami ya Allah, daripada ahli keluarga dan daripada seluruh warga tahfiz seluruh Malaysia ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami mohon padamu ya Allah, jauhkanlah penyakit ini ya Allah, wabak bahaya ini ya Allah daripada negara dan negeri-negeri kami seluruhnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, berilah kekuatan ya Allah kepada frontliner kami, khususnya para doktor dan jururawat yang berjuang ya Allah. Berilah kekuatan pada mereka dan ahli keluarga mereka ya Allah. Tidak lupa juga kepada seluruh para penjaga keselamatan negara, polis, rela dan seterusnya ya Allah. Mohon padamu mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesihatan dan rahmat berkat olehmu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, bila kekuatan kepada anak-anak tahfiz kami yang kini berada di rumah semuanya ya Allah. Mudah-mudahan mereka kuat iman dan akidah ya Allah. Perjuangan dan peperangan mereka bukanlah melawan orang-orang Yahudi Israel, tetapi adalah melawan hawa nafsu mereka ya Allah. Mereka diuji dengan gadget-gadget mereka, dengan game-game mereka ya Allah, dengan Mobile Legend dan sebagainya ya Allah. Kuatkanlah hati mereka dengan iman dan taqwa. Mudah-mudahan ya Allah mereka ya Allah dapat ya Allah kekuatan darimu untuk mengulang murajaah Al-Quran, memberikan hafazan kepada guru-guru walaupun dalam keadaan yang penuh dengan cabaran ini ya Allah. Berilah kekuatan pada anak-anak tahfiz kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah mereka diberi kekuatan iman dan taqwa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah kekuatan juga kepada seluruh para muda dan pengusaha tahfiz seluruh Malaysia ini ya Allah, dalam cabaran COVID-19 ini ya Allah, untuk membayar ya Allah semua perkara-perkara yang berkaitan pengurusan tahfiz ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan perkara-perkara yang dimudahkan olehmu ya Allah. Janganlah kau sempitkan kami ya Allah. Keluangkanlah kami dan luaskanlah rezeki kami, rahmat dan berkatmu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami mohon padamu taufik dan hidayahmu ya Allah. Berilah hidayahmu dan taufikmu kepada para pemimpin kami dalam mentadbir negara dan negeri-negeri ini ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan amanah dan tanggungjawab yang besar ini ya Allah, dengan penuh amanah dan dedikasi ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat mentadbir negeri negara ini dengan penuh iman dan takwa ya Allah. Jauhkanlah malapetaka, wabak, penyakit, bencana alam, banjir besar dan perkara yang huru-hara di kalangan kami ya Allah, khususnya persengketaan ya Allah, permusuhan di kalangan kami umat Islam dan juga rakyat Malaysia ini. Satukanlah kami semua dengan iman dan taqwa ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Syahrul Qarnain selaku pengerusi majlis. Dihormati kepada ayahanda kita iaitu Al-Fadil Ustaz Manalito bin Dahlan merupakan Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Malaysia, kepada ahli Majlis Mesyuarat EJK, Permata Al-Quran dan seterusnya, pengerusi Persatuan Tahfiz negeri-negeri dan seterusnya, kepada ibu bapa, kepada anak-anak tahfiz, para hufaz dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala. Kita dapat bersama-sama mendengar tausiah daripada Al-Fadil Ustaz Manalito, Presiden Permata Al-Quran, yang mana semalam kami telah menghantar satu permohonan kepada yang berhormat Menteri Agama bagi membantu mahat-mahat tahfiz dan kelangsungan kepada guru-guru tahfiz di Malaysia ini, khususnya lebih daripada 1,135 mahat tahfiz dengan lebih daripada 8,000 para guru dan juga kaki tangan, dan tak lupa juga pada seluruh para pelajar, yang mana kita berharap mudah-mudahan ada berita gembira dan juga sedikit bantuan sekurang-kurangnya dapat memberikan. Dan hari ini kita berkumpul sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala, yang mana kita membacakan Yasin dan bermunajat berzikir pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dalam mengharungi, dalam menghadapi ujian yang penuh besar. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah Ta'ala akan menguji kita sehinggalah kita rasa khauf, ketakutan. Takut tuan-puan sekalian, takut kepada COVID-19. Ada orang tanya, takut pada COVID ke takut pada Allah? Kan? Kalau macam tu, perbincangan ini juga dibahaskan cukup panjang sebab ada al-khauf yang dibenarkan. Kita tengok singa, kita takut, kita lari. Itu takut yang dibenarkan. Tetapi ketakutan yang mutlak adalah hanya pada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini kita tak berani keluar, penyakit COVID-19, wabak ini merebak, dan ada ketakutan yang dibenarkan dalam Islam. Dan maknanya Allah uji kita syai'in minal khauf, sehingga sesuatu perkara sehingga kita rasa ketakutan. Ini sekarang ni dalam keadaan kita ketakutan, tuan-tuan. Kita tak boleh keluar. Saya minggu lepas 7 hari saya tak keluar rumah. Hanya ada urusan penting. Semalam baru nak hantar dokumen ke Putrajaya, baru saya keluar. Kebetulan ada program juga pagi di Asro. Jadi banyaknya di rumah atau di sekolah. Sebab apa? Sebabnya kita ada rasa ketakutan dan arahan pihak berwajib, ulil amri kita yang kita perlu patuh. Jadi ketakutan itu adalah benda yang normal. Maknanya Allah uji kita syai'un minal khaufi wal ju' sehingga kita rasa kelaparan. Hari ini kita boleh lihat anak-anak yang berada di jalanan, mereka yang susah, mereka yang tak berduit, mereka sukar untuk cari rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kita masih bersyukur mereka yang makan gaji, yang ada rezeki, yang ada simpanan sedikit. Masih bersyukur, dan kita alhamdulillah pihak kerajaan mengumumkan bantuan kepada mereka 500, 300 dan 100 ringgit. Maknanya Allah uji kita sehingga kita rasa lapar. Ju' wa naqsim minal amwal. Dan ini memang diakui oleh semua orang. Allah akan uji kita sehingga kita berkurangnya harta. Harta kita berkurangan, tuan-puan. Siapa aja yang kita tanya, ekonomi down, dan walaupun alhamdulillah di negara kita selepas COVID itu, awal tahun itu mula peningkatan. Tetapi secara dasarnya kita boleh buat satu keputusan bahawa ekonomi lambat dan agak sukar untuk kita bangkit bukan mudah seperti sebelum ni, dan sekejap COVID, sekejap lockdown, sekejap dia buka. Ini juga ujian. Sebab itu Allah uji kita sehingga kita akan rasa kekurangan harta. Ini benda yang Allah dah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu kita jangan mengeluh. Ada di kalangan kita yang sehingga menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, "Lau anni idza asabaka syai." Kalaulah berlaku musibah pada kalian, pada kamu semua, lau anni la taqul, janganlah katakan lau anni fa'altu kaza wal lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza. Janganlah kamu katakan kalau berlaku musibah, Nabi kata jangan kamu katakan kalaulah berlaku macam ni, nescaya tak jadi macam ni dan macam ni. Kan? Kita akan
menggunakan perkataan banyaknya kalau. Kalaulah mak dah cakap kalau kau pakai topi keledar dah lama, kau tak masuk hospital lalu, kita gunakan perkataan kalau. Kalaulah kerajaan, kalaulah orang ramai, kalau penggunaan kalau ini tidak akan menyelesaikan masalah dan mencari kesan orang lain. Tetapi Nabi ajarkan kita apabila berlaku musibah, jangan kata demikian, tapi walakin qul. Dalam hadis Muslim ini kata Nabi SAW, maka katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Semuanya adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu saya berharap pada diri saya dan pada rakan-rakan tahfiz khususnya, semua para mudir-mudir tidaklah mengeluarkan statement-statement yang benda-benda khilaf di kalangan kita, yang mana kita menyerahkan kepada pihak kerajaan khususnya dalam bab vaksin, dalam bab kesihatan. Kita mengeluarkan propaganda Yahudi, isu-isu Illuminati dan ialah perkara, kita percaya tentang perkara akhir zaman dan sebagainya, tapi kita kena percaya satu perkara, bahawa kita adalah seorang agamawan yang mungkin di sekolah kita, mungkin di negeri, di masjid, di kampung kita, tapi kita memberi impak sekiranya kita memberikan pandangan-pandangan yang sepatutnya kita tidak perlu keluarkan. Begitu saya amat bersetuju dengan pandangan Majlis Dakwah Negara, iaitulah Tan Sri Profesor Datuk Dr. Pengurusinya yang merupakan Majlis Dakwah Negara Mahmud Zuhdi, yang mengeluarkan bahawa berharap semua para pendakwah tidak mengeluarkan pandangan-pandangan yang ianya merupakan khilaf. Bab khilaf ini kita boleh kembalikan kepada pihak kerajaan yang sedang menguruskan. Dan kita percaya apabila kita lockdown sekarang ini, kita perlu banyakkan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya yang keempat, Allah sebutkan tadi, Allah uji kita minal khawfi wal ju'a wa naqsim minal amwali wal anfus. Kemudian dah harta kita kurang, Allah uji kita anfus, diri-diri kita, nafsu kita. Allah uji diri kita. Kadang dalam keadaan kita di rumah, Allah uji kita sukar untuk kita beribadah. Yang kita disajikan dengan game-game adik-adik. Ni pelajar-pelajar ni, diri-diri adik-adik hafaz Quran di sekolah dijaga dia paginya, bangunnya, qiyamnya, puasanya, kan, tidurnya, bacaan Qurannya dijaga pagi, petang, malam. Tapi balik rumah, ialah suasana tadi bukan semua orang mampu. Inilah Allah uji wal anfus, diri kita. Allah uji adik-adik di rumah sibuk dengan Mobile Legend-nya, PUBG-nya. Tanya anak-anak kita, apa tu Mobile Legend? Saya taklah main, tapi adalah download tengok game. Allah terkejut tengok tuan-tuan, puan-puan. Apabila download tengok pelakon ni, kartun, karakter kartun tu, Allah seksi semuanya. Siapa nama dia tu adik-adik? Adik-adik cuba tulis dekat ruang FB ni. Siapa nama dia? Allah, Ustaz pun dah lupa dah. Ustaz Syahrul Qarnain ingat tak namanya, Ustaz? Yang kartun Mobile Legend yang seksi tu. Ustaz Syahrul Qarnain, tak dengar Ustaz Syahrul Qarnain. Tak pernah lagi download you. Ustaz Syahrul Qarnain belum download lagi. Kan, nanti bolehlah download tengok. Dahsyat kita tengok, seksa nak menengok tu. Pakaian ketat, sendat, terbojol sana, terkeluar sana. Aduh. Apa nama dia? Mia, apa macam tu lah. Banyak lagi lah. Poinnya adalah anak-anak kita diuji hati adik-adik. Wal anfus ini, diri, nafsu kita ini diuji. Ada di sana nafsu yang baik. Nafsu yang tidak baik begitu banyak. Nafsu ammarah, mutmainnah. Nafsu yang baik, yang tenang, berikan kekuatan pada kita. Baik itu diri kita. Nafsu tu dirilah. Nafsu, diri kita perlu dijaga. Allah uji kita. Ujian yang besar. Adik-adik diuji dengan TikTok. TikTok yang tak berhenti dengan menari sana, menari sini kan. Habis hafazan. Wal anfusi wath thamarat. Dan hasil-hasil. Hasil-hasil. Kalau disebutkan dalam tafsir tu di sini, thamarat ni termasuklah hasil-hasil kalau kita tanaman. Hari ni mungkin kita tak boleh kerja kan. Susah, tapi adalah ruang-ruang yang alhamdulillah pihak kerajaan ada membenarkan sektor-sektor perlu. Yang mereka yang jualan di tepi jalan kan masih dibenarkan menjaja, menjual. Itu alhamdulillah benda yang positif. Tetapi juga kita perlu berhati-hati dan menjaga SOP. Dan semua ujian yang Allah sebutkan 5 ini, tetapi Allah beritahu satu kunci dalam kita menghadapi ujian. Adik-adik dan para pelajar ibu bapa,
Dan kita menghadapi ujian ini, Allah beritahu berita gembira, wa basyir. Nabi sebut berita gembiralah. Buat apa? Wa basyiris sabirin. Berita gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Mana orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian ni, Allah berikan berita gembira, ketenangan dan kemenangan. Kita kalau ada perkara, kadang kita meluahkan di FB, di IG, di Medsok, di Sokmed. Sokmed punya social media, media sosial. Kita luahkan, kita kata mengutuk, mengumpat. Takkan ada benda yang boleh menenangkan hati semua orang. Kita tengok bagaimana Luqmanul Hakim, kisah Luqmanul Hakim, wasiatnya, wa idh qala Luqmanu libnihi huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Cerita tentang diajarkan jangan syirik Allah. Tapi ada satu kisah yang menarik, yang mana ketika mana Luqmanul Hakim dia mengajak anak dia berjalan, ketika itu ada keldai dan dia menyuruh anaknya untuk naik di atas keldai. Maka ketika itu disampai di satu tempat, orang berkata, apa punya anak lah, bapak engkau dah nampak tua dah, berumur. Sepatutnya si bapak anak ni lah yang turun, yang tunda, yang tarik keldai ni, biarlah bapak duduk atas. Bila dia dengar, akhirnya turunlah si anak, si Luqman Al-Hakim naik ke atas. Bila duduk dekat atas keldai, tiba-tiba datang satu kumpulan tengok, mengata pula, tengok si bapak punya teruk, sepatutnya bagilah anak ni yang duduk ke atas. Kesian dekat si anak. Bila dengar demikian, maka ketika itu kedua-duanya pun turunlah ke bawah. Banganlah kita naik, kita turunlah kat bawah, tarik. Bila tariknya tengok apalah punya orang, si bapak, si anak, keldai ada tak dinaik pula, mengata pula. Akhirnya kedua, marilah nak kita naik dua-dua atas keldai. Bila dua-dua naik atas keldai, jumpa pula satu kumpulan ni duk mengata juga, apa punya manusia sanggup menyakitkan hati binatang. Si keldai ni dua-dua duduk dekat atas keldai. Maknanya tuan-puan, tidak ada benda yang boleh menenangkan hati semua orang, yang memuaskan hati semua orang. Sebab itu ujian yang Allah berikan kepada kita dah diberikan formulanya. Wa basyiris sabirin. Berita gembiralah bagi orang-orang sabar. Sebab itulah dalam ayat berikutnya Allah memberikan amalan-amalan penting dalam kita menghadapi ujian ini. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila berlakunya musibah pada kamu, qalu, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tanda kita sabar itu begitu banyak. Antara amalan yang kita lakukan malam ini, kita baca Yasin, zikir, doa. Ini amalan yang memberikan ketenangan. Bukan hanya baca Yasin, bahkan kalau anak-anak tahfiz ni semua surah. Dibacalah adik-adik, diulanglah hafazannya. Semua surah-surah itu dibaca. Memberi ketenangan. Sebelum nak tidur, kita mula baca Tabaraka kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu ayah, wujudkan suasana di rumah. Ketika PKP ni, dalam kita nak hadapi kesabaran ujian yang besar anak-anak kita hadapi kat rumah, benda yang penting wujudkan suasana. Ya, itulah antaranya wujudkan mihrab di rumah. Allah, Ustaz, rumah bukannya besar, Ustaz. Bukan macam istana. Tak perlulah besar, bilik kecil pun tak apa. Kalau boleh ada satu ruang. Mihrab ni kan tempat imam semayang depan tu, dia curve. Tak perlulah buat cantik-cantik, tuan-puan. Habis nak buat apa, Ustaz? Cari bilik. Kalau boleh ada bilik yang kita solat sama-sama di sana, kita semayang di sana. Allah, Ustaz, bilik semua penuh. Rumah kecil je, Ustaz. Rumah 2-3 bilik je. Tak apa, kalau macam tu cari sudut-sudut tertentu, ruang-ruang tertentu. Mungkin antara ruang tamu dengan meja makan ada ruang kosong. Dekat situ kalau boleh kita khususkan letak rak Quran, letak sejadah, tasbih, Quran semua kita letak di sana. Bila nak solat, kita ajak keluarga solat di sana. Bila nak zikir, kita ajak keluarga kita zikir di sana. Kita doa sama-sama. Suasana ini penting, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita wujudkan suasana. Antaranya mihrab ini. Kita khusus, kita tak naklah semayang tepi katil rumah, katil bilik. Katil kita semayang sorang-sorang, kita semayang. Wujudkan suasana. Lepas subuh, jangan tidur dah. Anak-anak, adik-adik, tahfiz kalau nak berjaya,
tuan-puan, lepas subuh kena pastikan mereka terus mengulang Quran. Bersedia untuk sabak kejap lagi nak bagi hafazan jadid, hafazan baru kan, dan juga murajaahnya. Dah kena sedia dah pagi-pagi subuh tu. Malam dia dah mula mengulang. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Saya minta maaf terkasar bahasa Tanjung bicara, tuan-puan. Lebih sejam ni kita dah bersama-sama daripada bacaan Yasin tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Dan jangan lupa, tuan-puan, puan-puan, saya nak jemput pada esok malam di FB yang sama. Di FB Permata, insya-Allah, Al-Quran. Dan juga di FB Pitas dan juga FB saya sendiri, kita akan bersama-sama dengan tuan CEO Cinta Gaza, CEO Cinta Gaza Malaysia, yang mana beliau akan bersama-sama dengan kita dengan topik yang menarik yang khusus kita berikan kepada anak-anak tahfiz. Apa dia? Ni dia. Namanya adalah Ustaz Nadir An-Nuri. Kita nak bincang lebih pada tahfiz di sana, macam mana mereka diuji kan, macam mana peranan para hufaz kita dalam membentuk masa depan bumi Palestin, bumi Syam ini. Dan kita akan menyampaikan bantuan, insya-Allah, RM100,000 kepada NGO Cinta Gaza Malaysia, untuk kita berikan secara simbolik dalam FB besok. Jadi kita jemput pukul 9 malam hingga 10 malam, insya-Allah kita akan bersama dengan saya dan juga dengan CEO Ustaz Nadir An-Nuri, CEO Persatuan Cinta Gaza Malaysia, di FB yang sama, Permata Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya itu saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Saya kembalikan balik kepada Ustaz Syahrul Qarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz Hanifah ataupun PU Hafiz. Beliau merupakan AMP Permata Al-Quran dan juga pengerusi Pitas, Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Selangor, atas bacaan doa dan seterusnya menyampaikan sedikit tazkirah kepada kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi sampai ke dalam hati kita. Doa yang beliau bacakan, apa yang beliau peringatkan tadi sampai ke dalam lubuk hati kita, dan kita doakanlah supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memelihara kita semua daripada ujian, malapetaka dan sebagainya yang melanda kita, diri kita, kepada keluarga kita, masyarakat dan juga umat secara keseluruhannya. Jadi sebelum saya menutup program kita pada malam ni, saya ada dua makluman ataupun pengumuman kepada semua. Jadi yang pertamanya, seperti yang telah dimaklumkan oleh PU sebentar tadi, insya-Allah esok malam kita jemput semua untuk bersama dalam ceramah hufaz bersama Palestin dan penyerahan bantuan Palestin oleh Ustaz Nadir An-Nuri, CEO Cinta Gaza, bersama dengan Pitas dan juga Permata. Boleh buka Facebook kita. Saya minta sangat tuan-tuan boleh like Facebook Permata ni, dan insya-Allah terutama kepada anak-anak tahfiz di luar sana, terutama kepada para mudir, para ibu bapa, insya-Allah kita akan aktifkan FB kita dengan pelbagai program. Kita dah rancang, terutama dalam tempoh sekarang ini lockdown, dan kemungkinan besar sekolah ataupun madrasah mungkin tidak boleh dibuka dalam tempoh sebulan ini ataupun lebih. Jadi insya-Allah kita cuba memainkan peranan di FB kita dan juga platform-platform yang lain untuk kita adakan pelbagai program online. Dan insya-Allah kita akan atur dalam tempoh seminggu ini. Jadi minta tuan-tuan like dan juga boleh ikuti perkembangan daripada Facebook Permata kita ini, dan boleh sampaikanlah kepada orang-orang lain untuk sama-sama share Facebook kita ini. Yang keduanya, insya-Allah bermula pada hari Jumaat ini, pada setiap hari Jumaat kita akan bersiaran langsung daripada Facebook Permata untuk program Bicara Hufaz. Bicara Hufaz yang akan mengetengahkan pelbagai panel dengan pelbagai topik. Untuk hari Jumaat ni special, kita ada tajuk berkenaan tentang lockdown, total lockdown, PKP 3.0 ini, apa kesan kepada mak tahfiz. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan dua panel yang sangat hebat. Yang pertama, Profesor Musa, Timbalan Presiden Permata Al-Quran, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang tahfiz. Yang kedua, Dr. Faizal Tahiruddin, beliau merupakan Rektor IKEDAR, Institut Pemahiran Islam Darul Rizwan IKEDAR, yang akan mengupas tajuk ini, dan kita akan tengok beberapa perkara tuan-tuan, terutama kita akan juga bincang
kesan tu satu perkara yang berlaku kepada mak tahfiz sekarang ni. Baru-baru ni saya sendiri dah buat survey data, lebih kurang ada dekat 600 mak tahfiz isi data tersebut. InsyaAllah hari Jumaat nanti saya akan kongsikan apa data tu, kesan berlakunya lockdown ni kepada mak tahfiz dan diperakukan dalam data tersebut. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan yang lebih penting lagi insyaAllah Dr. Faiza dia akan kongsikan juga apa bantuan-bantuan yang diumumkan oleh kerajaan baru ni, apa yang boleh diambil oleh mak-mak tahfiz ini. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari Jumaat ini dengan tajuk yang sangat menarik. Jadi saya rasa itu saja untuk program Munajat Hufaz pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya tengok tadi ada lebih 200 yang menonton dan bersama dalam Munajat Hufaz ini, hampir 300 juga tadi. Satu pencapaian yang baik dalam tempoh PKP ini. InsyaAllah kita akan cuba crowded lagi, ramaikan lagi yang melihat program-program seumpama ini, dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita dilindungi dan kita dapat jauh daripada COVID-19. Tolong jaga SOP, jangan lupa daftar vaksin anda. Sekian saja, terima kasih semua. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.